Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen Ajar X Fikir. Satu segmen yang sangat-sangat special. Di dalam segmen ini kita bawakan tokoh-tokoh pemikir intelektual, orang-orang hebat untuk berbincang tentang macam-macam persoalan yang besar, hebat, berimpak tinggi dan yang paling penting best. Soalan-soalan yang best. Dan apa lagi soalan yang paling best sekarang ni daripada apa yang kita panggil sebagai AI. Apa benda kan? Alam impian benda kan? Tak. AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang ni semua orang tengah cakap pasal kecerdasan buatan ni. Jadi cerita dia baru-baru ni Datuk kan. 5 tahun yang lepas orang ingat bahawa kecerdasan buatan ni kita cuma tengok dekat cerita-cerita science fiction. Tak tahulah Datuk tengok ke tak movie-movie science fiction ke apa kan. Kita ingat macam robot-robot ni dia cuma imajinasi manusia. Sampailah baru-baru ni beberapa bulan yang lepas berlaku sesuatu perkembangan di dalam bidang AI ni yang semua orang satu dunia rasa macam jap, ya aku duk tengok dekat movie selama ni, ini ke dia? Aku diambang ke? Betul-betul nak masuk dalam dunia AI ke sekarang ni? Jadi, ada banyak keresahan sekarang ini. Keresahan orang dari sudut contohnya nak digantikan kerja mereka. AI akan ambil alih kerja lah. Dan yang paling penting sebenarnya, yang kita nak bincangkan sekarang ni adalah mungkin keresahan dari sudut manusiawi. Makna sebagai seorang manusia. Kalau dah ada robot yang berbincang, yang maksudnya yang boleh fikir macam manusia, apa sebenarnya makna seorang manusia? Jadi ada keresahan macam ni di peringkat global dan sekarang inilah kami fikir bahawa agama ada sesuatu yang sangat-sangat bernilai dan bermakna untuk dikongsikan kepada semua dan itulah kami bawakan kepada anda semua. Siapa yang tak kenal beliau lah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, nak perkenalkan beliau pun rasa ni macam tak payah dah sebab semua dah kenal, tapi tak apalah untuk formaliti Datuk. Jadi kita perkenalkan sekejap. Okay, jadi beliau berkelulusan PhD dengan perkhususan dalam bidang fatwa di USM dan merupakan anggota Muslim Council of Elders UAE, anggota Assembly of Muslim Jurists Amerika, mantan menteri di JPM, mantan ahli Dewan Negara dan mantan mufti wilayah persekutuan yang berguru dengan macam-macam guru-guru dengan syekh-syekh yang besar-besar, sangat-sangat berilmu pengetahuan. Dan yang paling special kenapa kami jemput beliau untuk bincangkan tentang agama dan AI ni adalah kita lihat dulu mufti wilayah persekutuan iaitu beliau dahulunya adalah yang paling awal menggunakan chat box AI di dalam Facebook. Jadi masa kalau orang tanya dekat chat tu tentang masalah apa-apa, dia keluar, AI tu boleh keluarkan jawapan, artikel dan sebagainya. Itu fikir macam sangat-sangat dahsyat tu. Maksudnya unprecedented yang terawal. Jadi itulah kita nak tanyakan kepada Datuk sihat dulu mula-mula. Alhamdulillah. Okay, soalan pertama, macam mana sebenarnya kecerdasan buatan ni menurut Islam, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara moderator dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan hendaklah kamu katakanlah, hai manusia, beramallah, nescaya Allah akan tengok amalan kamu. Hidup di dunia ini, manusia sebagai khalifah Allah yang Allah taklifkannya untuk melaksanakan tugasan-tugasan sebagai wazifah khilafah di muka bumi. Dalam meneraju dan mengimarahkan muka bumi, Allah izinkan kita mengguna seupaya mungkin kecerdikan, akal, fikiran dan semua ini sebagai taskhir kepada manusia, sebagai memudahkannya. وَزَلَّلْنَاهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ada di kalangan makhluk Allah bernama hayawan, kaki pak dan seumpamanya bahimiah, yang mana mereka ini dikatakan Allah mudahkan untuk mereka, unta, kuda dan lain-lain lagi, untuk berkhidmat kepada manusia. Ada yang kita dapat manfaat, ada yang kita makan dan seumpamanya.
Kaedah menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil daripada lafaz yang umum dan bukan sebab yang khusus. Jadi kita katakan pelbagai kurnia Allah dengan reka cipta yang Nabi ajar pada kita dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu abdan iza amila amalan an yutqinah. Allah suka sangat seorang hamba apabila dia buat sesuatu dia tekun. Tekun di sini dengan mana profesional, dengan mana high tech, dengan mana mencari ketamadunan dan kehebatan, sehingga akhirnya ia telah dibuktikan dalam sejarah Islam. Bahkan Nabi menyebut al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahqu biha, hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya hikmah itu barang kehilangan orang yang beriman, di mana yang dia dapati dia berhak mengambilnya. Jadi daripada sini medannya luas, besar. Jadi Islam sentiasa melihat ke hadapan. Islam melihat dengan dawabit, perlu kita ambil peluang-peluang, tapi mesti dalam bentuk maslahah, dalam bentuk darul mafasid, menolak segala mafsadah, dalam bentuk membawa ke kenyamanan, kesenangan, keselesaan, kemakmuran kepada ummah. Itu yang saya nak sebut tentang mukaddimah saya dulu. Wallahu alam. Okay, jadi terima kasih banyak Datuk. Berkenaan dengan AI ni kan, kecerdasan buatan ni, kita dapat tengok mungkin orang-orang mula selain daripada permasalahan dari sudut sosialnya, dia ambil kerja ke apa ke, ada orang mula fikir masalah akidah mungkin. Jadi ada satu contoh kan, contohnya kalau sekarang ni dibuat kajian tentang agama baru, iaitu agama panggil sebagai agama digital. Kalau kita siapa-siapa yang main game, rasanya kat depan ni banyak yang main game. Contohnya ada satu konsep dipanggil sebagai RNG, random number generator. Maksudnya diorang main game, ada peti atau karun kat depan tu, diorang buka, apa yang diorang dapat bergantung kepada kerawakan, contohnya RNG tu lah. So dia fikir macam harap-haraplah aku dapat contohnya treasure yang legendary, treasure yang hebat-hebat. So ada satu terma dipanggil sebagai RNG Jesus. Maksudnya RNG Jesus, macam dia bagi macam ketuhanan kepada komputer tersebut. Dan bagi saya macam pembuat konten, sekarang ni satu tema yang disebut adalah algoritma contohnya. So kita buat video, kita harap-haraplah video aku naik macam tu. Jadi keluar agama, orang kata blessed by algorithm, diberkati oleh algoritma komputer. Jadi dia macam elemen agama yang dimasukkan ke dalam dunia digital. Dan itu juga yang mungkin orang bincang, okay, AI macam mana? Ada tak contohnya perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan akidah yang akan bertembung ke ataupun perlu disesuaikan berkenaan dengan kecerdasan buatan? Okey, saya setuju sangat soalan seperti ini. Bila kita sebut AI dalam masalah penggunaannya, saya menarik perhatian satu ceramah ataupun pembentangan kertas kerja secara khusus oleh Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalam saat dia memuji keperluan AI dan juga Islam tidak menentang kemodenan, kemajuan dan seumpamanya, tetapi beberapa persoalan-persoalan akan timbul. Termasuklah isu akhlak, adab. Termasuklah isu yang terkait dengan mas'uliyah jinaiyah. Siapa yang nak bertanggungjawab tentang jenayah yang berlaku. Contohnya AI naik kereta tak ada pemandu, langgar orang. Walaupun dia tepat, tapi oleh kerana sebahagian yang lain manusia buat, jadi masuk tak tu, jadi tak sempat juga dia pun. Walaupun dia kata dia bijak, tapi itulah realiti sebenar. Jadi katakan kematian dan seumpamanya, ini masalah. Tambah pula kata dia lagi, siapa yang buat AI? Yang buat AI ni bergantung kepada orang itu. Ada dapatan di Eropah, bila cara orang Perancis buat lain, dari segi mekanisme, dari segi adab, budaya dan juga kecenderungan terjihan. Kalau orang England lain, kalau orang Ireland lain, kalau orang Norway lain. Sementara kalau orang Malaysia, orang China, orang yang jauh, orang
Uganda sebagai contoh. Jadi di sini dari segi penterjehan AI juga akan jadi salah. Jadi tak nak betul. Contohlah, seorang tu bawa kereta ataupun dengan AI bawa kereta. Depan dia tu ada dua. Ada orang tua dan ada batu. Dia nak pilih langgar orang tua ke atau batu. Kalau batu mungkin saya teruk dia ataupun ni. Ataupun ada dua, orang tua dengan orang muda. Hak mana yang patut kita langgar dulu? Ataupun macam mana cara ni kalau tak bahaya. Jadi penterjehan seperti itu masih lagi menjadi kabur yang tak mungkin diputuskan berdasarkan pertimbangan mengikut neraca syariah. Saya tak nak panjang isu ni, kembali kepada isu yang ditanya berkenaan dengan AI dari sudut akidah dan agama. Masalah ini sebaik-baiknya kita kena ada lampu merah. Kita kena ada signal dan kena ada isyaratul hamra yang tak mungkin seseorang itu akan ni. Saya mendapati sebagai contoh bahasa mudah. AI boleh menggambarkan keseluruhan mengikut apa yang dikehendaki diisi, bahkan dilatih dan diajar serta diprogramkan, mungkin dia buat jauh lebih baik. Benar. Bagai contoh, kita ambil bahasa mudah. Saya pernah melihat satu gambaran bila ditanya macam mana kita nak gambarkan tentang suasana yang akan berlaku di hari akhirat kelak ataupun hari kiamat. Maka ditunjuklah gambar macam itu. Ada. Dari satu segi nampak macam betul, tapi realitinya berbeza. Kerana Al-Quran Al-Karim bila gambar itu, gambaran lebih kepada takribi, bukan tahqiqi ataupun tahdidi. Takribi ni maknanya pendekatan seolah-olah, tapi bukan realiti. Sebab realiti itu bukan berlaku lagi. Bayangkan Allah sebut macam mana dalam surah seperti At-Takwir, Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadara dan seumpamanya. Begitu juga Allah gambarkan wataranna sasukara wa ma hum bisukara dan seumpamanya. Cerita macam mana orang tak mabuk jadi macam mabuk dan seumpamanya. Perkara-perkara macam ini sukar. Kemudian kalau kita langsungkan lagi pergi macam mana tentang titian sirat. Dia tunjuk satu gambaran, di bawah tu ada api neraka dan seumpamanya. Gambaran titian tu macam-macam gambaran seperti titian bergantung. Begitu saja. Tapi kita baca dalam hadis digambarkan caranya lain. Dalam bentuk yang lain dan gambaran yang lain. Jadi perkara ini mungkin kerana kita kena faham bila sebut masalah yang dinamakan ghaibi, Allah sahaja yang tahu. Ghaibi ni kata Syekh Sya'rawi ada dua. Satu ghaibi yang bersifat muakkad sementara, satu ghaibi yang sebenarnya akan disimpan oleh Tuhan pada waktu yang tertentu, seperti tentang syurga neraka kita mana tahu. Tapi ghaibi apa yang berlaku esok kita tak tahu. Maza taksibu ghada. Allah ajar kita wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata saya akan boleh buat begini esok hari ini, tapi sangkutkan dengan kalimah insya-Allah. Kerana benda tu kita tak tahu apa yang berlaku. Tu ghaibi terhad. Sampai esok kita tahulah apa yang berlaku pula. Dan begitulah. Jadi kembali kepada masalah akidah ni. Contohnya kalau kita nak gambarkan neraka, syurga. Kita ambil yang baik, syurga. Kita pun sebutlah bagian dalam AI. Tapi kita akan bertembung dengan hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Ta'ala, a'datu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at. Dan bahasa yang paling tinggi Allah Nabi sebut, wala khatara ala qalbi bashar. Wala khatara. Ini pun sejuzuk daripada AI kalau kiranya. Benda yang kita tak nampak langsung, tak fikir langsung. Dek hati kita ni, dek pemikiran kita, minda kita ni, yang ini macam mana awak nak gambarkan? Bagaimana awak nak lokihkan? Awak nak dengarkan? Awak nak lintaskan? Perkara ini memang tak akan mungkin berlaku dan tak boleh. Kerana di sana selalu Allah bila sebut bab syurga, wa utubihi mutasyabiha. Allah seumpamanya tasyabuh. Tasyabuh ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab pure, dia ada 3 kalimah. Dia ada nazir, ada syabih dan juga yang disebut sebagai ada misil. Apa beza ni? Bila sebut syabih ni hanya sejuzuk yang kecil sahaja kesamaan. Kalau misil tu hampir keseluruhan.
Sebab itu Allah sebut laisa ka mislihi syai. Tapi kaf li tashbih, misl tu li tamsil. Dua-dua digabungkan. Kerana dua makna yang antara sedikit umum dan sedikit khusus lagi. Artinya Allah ni apa yang kita mikir, kita ni cukuplah kita kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi AI kita bimbang jika sekiranya menceroboh dari segi melanggar apa yang tidak dibenarkan dalam syarak. Jadi perkara-perkara yang mamnu'ah yang ditegah, yang ini AI tak boleh. Bila mana nak bincang masalah berkenaan dengan contohnya rupa Nabi Muhammad SAW, maka ini ulama telah buat garis panduan daripada Azhar lagi, daripada ni tak boleh dah buat macam tu. Nak lakung apatah lagi, nak watak apa lagi. Sebab manusia lain tak akan sama. AI apatah lagi, sebab ia dibuat asalnya terbitan daripada manusia. Jadi kaedah tersebut. Dan kita kena kekal apa yang Allah sebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan kalimah ahsani taqwim. Bila sebut ahsani taqwim ni, rupa parah lain. Saya terbaca dalam satu soalan jenaka, dia sebut apakah haiwan yang tidur atas belakang? Yang tidur atas belakang. Akhirnya manusia seorang je. Dia tidur belakang je ni. Tengok unta dah tidur macam tu. Lembu lagi lah, ayam lagi lah tu. Kambing kubah tak ada. Tak ada. Yang tidur atas belakang. Rupanya tidur kat belakang ni. Hebat kita ni. Allah bagi pelik. Itu kita tak bercambak lain lagi. Macam-macam lagi lah. Dengan bahasa yang macam-macam. Dengan apa ni, cara fikir, cara macam-macam. Banyak cerita. Jadi khulasahnya bagi saya, dalam masalah akidah, AI mesti kena stop. Okay. Iaitu wallahualam. Okay, jadi disebut tadi ada satu konsep yang sangat menarik lah sekarang ini, iaitu generative AI, di mana yang sekarang ni lah banyak dimainkan. Kita boleh bagi arahan je dekat AI tu, lepas tu dia boleh contoh buat gambar makcik tengah jual nasi lemak, keluar gambar makcik tengah jual nasi lemak lagi cantik daripada yang kita ambil dengan gambar phone, dengan gambar kamera tau. Dan ada satu masalah, mungkin masalah fiqh yang besar lah kat sini kot mungkin. Yang sekarang ni pun tengah dipergaduhkan jugalah di mahkamah. Sebab apa yang dia buat AI ni adalah dia ambil semua gambar yang berkaitan dekat internet yang dia ambil tak ada kebenaran tau, Datuk tau. Dan dia ambil contohnya menggambar makcik nasi lemak tu, entah dari beribu-ribu gambar makcik yang ada, dia masukkan dekat situ dan dia keluarkan sendiri. Jadi itu yang orang nak maksudnya nak kenakan copyright lah. Maksudnya kalau kita ambil gambar Mona Lisa, kita letak dalam buku, mana boleh. Tapi ini ambil gambar 50,000 yang lebih kurang copyrighted macam Mona Lisa, dia buat jadi gambar sendiri. Jadi mungkin sedikit lah pada pandangan Datuk, dari segi adakah ada elemen halal haram kalau kita jual contohnya gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI seperti generatif seperti ini? Okey. Dalam isu perbahasan ulama berkenaan dengan dia panggil hukukut taba' ataupun hak cipta. Hak cipta ni setakat mana yang dianggap sebagai asli atau boleh atau tak boleh, di situ berlaku pertikaian yang panjang. Termasuklah kita ambil sedutan daripada buku-buku. Kalau plagiat memang tak boleh lah, sebab itu tipu terus. Tapi kita kata ambil sejuzuk, tapi kita menisbahkan kepadanya. Islam mengajar supaya menisbahkan kepada pemunya asal. Itu akhlak kita, bukan idea kita. Tapi kita ambil daripada idea orang ni, daripada idea orang ni. Itu cara. Dan bahasa yang kalau kita tengok beradabnya, dia akan tulis bi tasarrufin yasir, dengan sedikit perubahan dan seumpamanya. Maka ini berlaku. Dari segi wali ataupun dia punya hak cipta itu setakat mana? Ada kata 50 tahun, ada kata 60, 70, ada kata tengok negeri, tengok negara, tengok ni. Sebab kebanyakan hal-hal tentang harta intelektual ni masih lagi tidak dirang undang-undangkan dengan sedetail-detailnya. Sebab perkara ini dia memerlukan dan dia sentiasa menerima perubahan yang amat cepat dan pantas.
Dan yang kedua, kita kena tengok juga, kita tengok masalah uruh semasa juga mengambil kira. Bagi kita nak kata tak boleh pun bukanlah tepat sangat, sebab kadang-kadang dia telah menyebarkan dan dia telah menentukan dan dia telah masuk dan dia telah upload dan seumpamanya. Sebab dunia sekarang ni seolah-olah menjadi kecil, menjadi sebuah satu keluarga, dan apa yang berlaku timur barat, utara selatan, malam siang, semuanya dalam hanya beberapa second kita akan tahu. Jadi dalam situasi seperti ini dengan gambar ini dulu memang mungkin suasana lain. Sebab ini juga termasuk dalam perkara-perkara mutaghayyirat yang disebut oleh ulama al-ahkam tataghayyaru bitaghayyuriz zaman. Hukum-hukum boleh jadi sebahagiannya dia boleh berubah berdasarkan perubahan zaman. Sebab hukum ni ada dua, pertama sawabit, yang kedua mutaghayyirat. Yang sawabit itu seperti pengharaman riba. Sampai kiamat pun riba tetap haram. Dia tak akan jadi halal. Walaupun diusahakan untuk menjenamakan, menamakan apa, riba tetap haram. Kana nas ilahi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik. Jadi perkara mutaghayyirat ini kena tengok dan kita kena ni. Cuma sebagaimana yang saya kata, dawabitnya akhlak. Dawabitnya dari sudut kita kata sikap sebagai seorang manusia dengan orang yang buat dan seumpamanya, reka cipta dan apanya, macam kita kata pandai mengucap terima kasih dan beri kredit kepada seseorang itu. Ini sebagai adab manusia. Walau macam mana pun masalah ini kita tak boleh nak kata 100% haram, dan saat yang sama kita kata tak boleh 100% halal. Dia berdasarkan uruf. Mungkin pada satu masa ia menjadi sacred, tapi pada masa lain dia bebas. Satu masa tak dibenarkan, pada masa lain dibenarkan. Begitulah seterusnya dunia, dia akan berputar, dia akan berkisar. Jadi kita mesti tengok kesesuaian, kemunasabahan, uruf dan juga kaedah-kaedah bagi menyebabkan Islam ni sesuai di sepanjang zaman dan tempat. Okey, sangat-sangat menarik. Jadi nak sebut berkenaan dengan generative AI tu, kalau katakan contohnya mahkamah melaranglah AI daripada ambil gambar sekati dia, maka tamat kat situ lah rasanya. Dan maksudnya kita sangat-sangat bergantung kepada apa ketetapan mahkamah tersebut lah. Okay, satu soalan yang mungkin lebih asas, lebih fundamental, AI ni dia punya harapan besar AI adalah nak menghasilkan apa kita panggil sebagai AGI, Artificial General Intelligence. AGI ni macam mana? Macam Doraemon lah. Maksudnya yang betul-betul boleh fikir macam manusia, ataupun yang lebih tepat lagi, harapan orang berada dalam AI ni adalah nak buat AI yang kita tak boleh nak bezakan dengan manusia. Okay, itu yang daripada dulu waktu awal-awal waktu zaman Turing test dia dipanggil. Maksudnya ujian Turing, kita bagi message apa-apa dekat robot. Kalau robot tu cara dia jawab macam manusia, dia dah lepas Turing test. Dulu macam lama tak dapat dibuat, sampailah sekarang bila dah ada ChatGPT, dia dah macam dapat dah. Okey, dah dapat cara dia jawab memang betul-betul macam manusia. Dan selepas ini mungkin akan ada manusia artificial buatan yang betul-betul cerdas. Ya, maksudnya jadi tak tahu dari sudut agama, pertanyaan kepada Datuk, adakah maksudnya percubaan untuk menghasilkan manusia buatan ini, adakah dia sepatutnya dihentikan, diharamkan, larang, ataupun dia tak akan dapat berjaya dicapai? Bagaimana menurut agama Islam? Okey. Percubaan untuk kita kata mengembangkan teknologi, kecerdasan dan seumpamanya dipersilakan. Sebab Islam bukanlah sifatnya menyekat, tetapi menekuni nas-nas. Kita akan dapati bahawa di ujungnya tetap kekal karamah insaniah. Dan ini memang tak dapat nafikan. Sebagaimana dulu, kini dan selama-lamanya. Bila berlaku cabaran Tuhan, manusia tak akan boleh buat. Awak reka cipta AI bijak, awak suruh dia buat Quran sutih, tak boleh buat. Satu surah pun tak boleh buat. Kerana cabaran itu tetap berlaku.
Allah Subhanahu Wa Taala tetap dah. Manusia tak boleh. Ada benda manusia ni sebijak mana dia pun itu manusia. Sementara AI ke apa ke, sebab dia direka bentuk, dia di-update dan dia di-upgrade dari satu masa ke satu masa. Tapi dia tak akan boleh. Tengok jari kita ni. Allah sendiri sebut bala'an nusawiyya banana. Bahkan kami boleh untuk menyamakan cak jari. Siapa sekarang masih valid tak akan sama, walaupun kembar seirah, kembar siang, kembar berapa pun, dia tak akan sama. Jadi macam mana macam tu? Kerana itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan manusia kita tengok yang Allah Subhanahu Wa Taala susung atur, dia terbeza. Jadi kembali kepada isu AI ni, kalau dia nak buat macam kata nak jadi manusia kedua ataupun nak buat macam manusia, dia tidak akan mungkin boleh buat. Bahasa mudah kita tengok beginilah. Kias. Ni kias adna, bukan kias aulawi dan bukan kias musawi. Kias sebagai contoh. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tak malu untuk memperumpamakan dengan seekor nyamuk atau atas daripadanya. Di sini ada dua pandangan ulama. Atas tu maknanya lebih besar daripada nyamuk, atas di situ maknanya lebih kecil daripada nyamuk. Kau pandailah hak mana satu. Tapi nyamuk tu sampai sekarang manusia tak nak cipta. Kalau nyamuk pun manusia tak boleh nak cipta, tapi kajian banyak. Kalau kita tengok dalam ijaz ilmi fil Quran dan ijaz ilmi dalam hadis, kita akan nampak kelebihan nyamuk tu luar biasa. Dan macam-macam penemuan demi penemuan kita tengok. Apabila dibesarkan di bawah mikroskop dan seumpama, dia tengok pula jenis, dia tengok pula bentuk lasak ataupun dia punya cengkaman belalai dia dan apa semua, luar biasa. Kalau manusia tak boleh nak buat macam itu, bayangkan nak buat macam manusia. Jadi bila hak benda yang cukup hebat dah manusia tak boleh nak buat, jadi kalau manusia memang tak boleh nak buat. Sementara masalah akal, bila akal, masalah fikiran, masalah ini dia sekali, tuan-tuan. Dia sekali. Manusia ni, dia bukan manusia saja. Dia manusia ni, dia ada juga benda yang dalaman. Sebab Imam Ghazali ada sebut, manusia ni dia ada dua. Satu khalqiyah, satu khuluqiyah. Sebagaimana manusia berbeza dari segi comel, huduh, cantik, handsome, dari segi khalqiyah, artinya fizikal dia. Begitu juga dia berbeza dari segi khuluqiyah, maknanya akhlak dia. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nabi Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Syekh Tahir Ashur, bila la'ala memberi makna tufidu isti'la, maknanya tak ada lagi atas muka bumi dulu, kini dan selamanya orang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Akhlak lebih mulia, lebih hebat, lebih sempurna. Tak ada. Awak tengoklah dia hebat pun akan nampak kekurangan, kelemahan-kelemahan, sebab dia tak maksum pun. Jadi perkara macam tu. Ini kita cakap dari sudut lapis tu. Kita tak cakap lapis perasaan. Perasaan dia panggil ahwal. Yang dipanggil dalam keadaan kita rasa seronok. Seronok ni ada banyak. Ada seronok sangat. Ada telajak seronok. Ada yang riang yang amat. Dalam keadaan semua seronok, tapi berbeza. Kita contoh, kita pergi majlis orang kahwin, tengok comel, makan sedap, tempat comel, pengantin comel, lelaki perempuan comel, ibu bapa comel, buat duduk di 5 star, kuih-muih banyak semua. Orang gitu semua seronok. Tapi tak sama. Seronok ayah lain, seronok pengantin tu sendiri lain, seronok tu email lain, seronok kawan-kawan lain, seronok hak putus tunang dia pergi juga mari tu. Dia seronok jugalah, tapi buat-buat seronok lain. Semua seronok, tapi seronok tu tak sama. Kesan daripada seronok sama juga dengan sedih. Kita pergi dalam upacara kematian, memang sedih. Hak ni sedih, hak ni sedih. Tapi bini hak si mati lagi sedih. Laki kepada si mati lagi sedih. Anak kepada si mati lagi sedih.
Dan orang yang memerlukan kepada si mati ni, orang yang si mati tu hutang dan dia tak dapat nak bayar, lagi sedih. Wah, ni hutang aku tak bayar, Allah, sedih nak minta tak teramuk. Contoh. Jadi sedih tu pula ada tingkatan. AI boleh buat macam tu? Jawab dia tak mungkin boleh. Sebab ini adalah masalah ruhi. Ini masalah tentang irtiqa'a, kenaikan. Ni. Dalam keadaan perasaan, yang ini kadang-kadang kita tak boleh untuk nak. Dia ada banyak dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh nak beza. Walaupun nama sama, manis, kita tak nak beza. Manis pisang lain, manis betik lain, manis anggur lain, manis deriang lain, manis belimbing lain, manis salok lain. Tu nama buah-buahan manis. Manis tak? Tapi dalam kepala otak kita tahu dah, ni manis salok, ni manis ciku, ni manis rambutan. Lain. Tapi manis tu sendiri kita nak tu. Ni kita tak cakap lagi kecil manis. Kita tak cakap lagi madu tu manis. Kita tak cakap lagi bermadu tu manis. Contohnya. Itu lagilah lain. Jauh. Tapi kalimah manis tu sendiri, tengok. AI boleh buat macam tu? Jawab dia, tak mungkin benda tu. Dia akan koyak sepatah je manis. Tapi kita tak boleh. Ini semua rasaan. Bahasa dalam Quran, walakin la tash'urun. Kamu tak rasa. Tatafakkarun, tanzurun, tubsirun, dan seumpamanya. Benda-benda ni kalau kita detailkan, kita akan dapati ini hanya terpakai kepada manusia saja. Jadi nak cerita, nak buat macam tu, lain. Dalam keadaan macam ni, sebab itu kita kena dekat. Saya sebagaimana saya katakan, bahawa dia tak akan sama. Seorang penceramah yang hebat, namanya Profesor Dr. Sharif Hatim Al-Auni, suhu sekarang di Saudi, antara. Dia punya pemikiran yang saya nampak global lah sikit. Dia beri satu ceramah yang menarik. Tajuknya dia ceramah di Fakulti Kedoktoran Perubatan kuliah, depan pakar-pakar dan doktor-doktor dan juga graduasi. Tajuk ceramah dia mudah. At-tibbu huwa tibbu wal insan huwal insan. Maknanya perubatan adalah kekal sebagai perubatan, tetapi manusia kekal sifat manusia. Maksudnya gini, perubatan ni kerana sifat benda dan jenis, termasuk AI pun banyak digunakan dalam perubatan. Dia boleh berkembang, laju. Tapi manusia tetap manusia. Manusia dia ada perasaan. Dia duduk di tempat yang jaga seorang-seorang, dia tak nak, dia nak berkawan sebab insan ijtimai. Dia nak ibu bapa dia jaga, dia nak ni. Jadi kadang-kadang dia meninggal di katil hospital, di tepi pintu hospital sebab duit tak mampu nak bayar. Sebab dia manusia dengan perbelanjaan yang banyak ni, tapi perubatan dia boleh menerima kemajuan. Yang nak ni akhirnya sekelompok yang kecil, yang kaya, yang ni, tapi tetap dalam keadaan macam ni. Jadi bila keadaan macam ni, kita faham manusia ni lain. Manusia ni Allah jadikan dia ini dengan perasaannya, dengan kehidupan tu. Sebab itu kalau kita kaji tentang manusia, semuanya terotomatik, semuanya terhebat. Kita duduk sini tiba-tiba terbangun ni, nak ke mana? Tandah. Siapa yang koyak kawak nak pergi tandah? Tak. Terus mari dengan perut kita rasa, kepala kita, otak kita kata kena pergi tandah. Secara otomatik. Ada orang mari, terus mata kita kelip. Kita tengok orang, kita boleh kata orang ni giang, orang ni giang, orang ni giang. Itu bab lain lah. Bab firasat, bab ilmu, bab apa-apa. Jadi khulasahnya saya katakan bahawa cubalah. Tapi manusia tetap manusia. Artificial tetap artificial. Wallahualam.
Jadi sangat-sangat hebat, sangat mendalam lah, Masya Allah. Saya tak sangka pula akan sangat-sangat maksudnya nuance dan mendalam begitulah. Jadi ada satu lebih kurangnya perkara yang sama lah ditanyakan. Mula kita sebut pasal kecerdasan buatan ni. Jadi apa yang dibincangkan adalah AI ni, kecerdasan buatan dia adalah pura-pura. Maksudnya dia bukan kecerdasan sebenar pun, dia adalah maksudnya fake, dia artificial. Dia tak akan mencapai kecerdasan manusia yang sebenar. Jadi ditanyakan kepada Sir Roger Penrose. Sir Roger Penrose ni adalah salah seorang astronomi paling hebat lah dalam beberapa abad kebelakangan ni. Jadi dia orang tanyalah kat dia, okey, sekarang ni segala macam perkataan ataupun yang ditulis oleh manusia, dia translate jadi nombor, algoritma, dia bagi dekat AI. AI tu boleh keluarkan. Jadi lagi banyak kita masukkan nombor-nombor ni ke dalam AI, lagi bijak dia. Itu Roger Penrose dia tanya lah, kalau macam tu lagi banyak nombor, lagi bijak, maksudnya nombor pi tu lagi bijak daripada engkau, lagi bijak pada semua benda dalam dunia. Sebab apa? Nombor pi 3.142 tu, nombor dia sampai infinity. So dia tu paling banyak nombor daripada nombor AI. Maksudnya nombor tu lagi bijak daripada engkau lah. Orang tanya-tanya tu macam, betul juga kan. Maksudnya itu adalah fake ataupun tiruan semata-mata. Dia tak akan mencapai kecerdasan. Dan sekarang kita masuk mungkin kepada part yang paling fun, paling seronok sekali. Ya, kita nak tanya berkenaan dengan masa depan fake berkenaan dengan AI ni lah. Jadi nak tanya berkenaan apa masa depan fake berkenaan dengan AI, dengan contoh lah, contoh kita bagi seronok. So tak pastilah Datuk kenal tak dengan budaya Jepun. Jadi diorang ni suka buat macam watak comel-comel, perempuan comel-comel. Okay, jadi lepas tu diorang berhasrat nak kahwin dengan perempuan tu. Lepas tu bila ada pula ChatGPT ni masuk, you boleh bagi watak kat perempuan yang you reka tu 2D tu, dia boleh bercakap dan dia boleh, maksudnya you boleh communicate, you boleh chat. Lepas tu ramai cakap, alamak habis lah orang Jepun. Habis kenapa? Sebab tak ada orang nak kahwin lah lepas ni. Maksudnya dia punya birth rate dia akan jadi menjunam. Maksudnya dia orang boleh ada girlfriend sendiri, dia orang boleh kahwin mungkin dengan AI. Jadi itu yang kita nak tanyalah, macam mana masa depan berkenaan dengan AI, mungkin perkahwinan dengan manusia buatan ke dan sebagainya lah. Okey, pertama sekali dalam berkenaan dengan isu-isu AI ini, saya suka nyatakan beberapa perkara. Pertama, AI bukan taklifi, tetapi manusia taklifi. Maknanya AI tidak ditaklifkan apa-apa. Yang taklifnya orang atau manusia. Jadi dengan sebab itu, nak gantikan AI dalam ibadat, kita buat AI nak suruh semayang, kita tak semayang, tak boleh. Sebab AI tetap kekal AI. Walaupun kau nak semayang, kau tak dapat pahala, tak dapat dosa. Sebab kau bukan orang. Dan kau bukan mukallaf. Kau bukan apa yang dinamakan al-ins, yang disebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Jadi ini kekal. Nombor dua, AI juga dia tidak boleh. Cuma yang pertama tadi yang saya kata dalam bab ibadat, dia boleh membantu manusia dalam ibadat. Membantu boleh. Apa-apa capaian macam kita katalah, kalau dulu orang nak pergi ke Mekah sampai 6 tahun, ada yang 6 bulan. Ini berdasarkan jarak masa zaman dulu. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 minggu, sampailah sekarang ni 8 jam. Saya selalu sebut, saya kata akan datang kemungkinan sebelum kita mati lagi, orang pergi ke Mekah hanya 4 jam je. Kemungkinan akan berlaku macam tu. Walaupun kita kata bunyi suara ataupun nak pintas dengan masa, dengan kilatan, dengan kelajuan nanti terbakar ke apa, akan ada satu sistem. Boleh jadi dia akan separuh sahaja masa yang kita guna, daripada 7 atau 8 jam kepada 4 jam je. Dan mungkin kurang lagi akan datang. Sebab itu ciptaan-ciptaan yang memungkinkan berlaku perkara seperti itu, dan nampak sekarang ni mudah sangat. Kalau kita pergi Mekah, Madinah tu dulu 7 jam, 8 jam. Sekarang ni 2 jam setengah, 3 jam sampai. Melalui kereta api yang telah ditetapkan. Laju sungguh lah. Dan mungkin boleh dipercepatkan akan datang. Dan ini perkara tak mustahil. Itu dari segi memudahkan, dari segi ibadat, seperti kemudahan-kemudahan menyokong, itu tak ada masalah AI. Nombor 2 ialah masalah berkenaan dengan munakahat. Munakahat
di mana AI tidak boleh campur tangan dari segi kelangsungan. Sebab kita faham, dari segi munakahab, khitab nikah adalah kepada manusia. Wa ankihul ayama minkum fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nisa tu tak masuk AI. AI bukan nisa. AI adalah AI. AI robot ke, tapi nak beri nama lah, nama Sofia ke, nama apa ke, itu boleh. Tapi dia tak akan boleh macam itu. Tak satu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut nikah ni, Allah guna satu kalimah. Kalimah ni mahanya. Kalimahnya dengan kalimah dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Allah sebut kalimah wa min ayatihi. Dalam ayat tu banyak kalimah wa min ayatihi. Dia ada dua. Kadang-kadang yang sebut wa min ayatihi, kadang-kadang yang sebut wa ayatul lahum, macam dalam surah Yasin. Dan 343 wa ayatul lahum anna khalaqna wa ayatul lahumul laila wa ayatul lahum. Gitu kan? Wa min ayatihi. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab itu ulama kata, pujangga kata, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Tanda-tanda kuasa Allah ni, Allah jadikan berpasang khalaqalakum. Kum tu bukan kembali pada AI, bukan pada robot, pada mu. Mu tu makna azwaja, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Lepas tu natijah. Kahwin ni nak natijah. Sekarang ni AI tak ada natijah tu. Litaskunu ilaiha. Apa makna? Untuk kamu bersakinah dengannya, untuk kamu bertenang dengannya. Bayangkan AI bateri mati, macam mana? Ataupun kita kata elektrik, ataupun rosak dalam tu wayar cabut, contohnya lah, maklum sajalah manusia. Ataupun lama dah silap program, jadi gini-gini, susah pula. Macam mana pula ni? Jadi tak ada sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, kasih sayang. Macam kita kata, saya cinta kat awak. Dia kata saya cinta kat awak. Saya cinta kat awak. Mari orang lain kata saya cinta kat awak. Dia kata saya cinta kat awak. Mana-mana dua cinta boleh. Contohnya, dah kalau betul suara rajuk ni, memang payah. Macam contohnya burung kakak tua. Kita ajar dia, selamat pagi, selamat pagi. Kita letak tepi dia ada jam. Masuk pukul 12, 1 minit, selamat pagi juga. Masuk pukul 4 petang pun selamat pagi. Sebab dia ajar, sekadar cakap je. AI tu lebih kurang macam tu je. Cuma banyak sikit sebab dia diprogram gini. Dia tak akan tahu macam tu. Dari segi yang kita kata perasaan hati, lagilah dah tahu. Kita tengah marah, dia tahu ke kita tengah marah? Ada orang marah tu dia senyap. AI tahu ke kalau senyap? Tak tahu juga kadang-kadang. Masalah ni. Kadang-kadang ada orang marah tu cakapnya cara sindir. Dah kalau gini buat macam anak kita, macam mak kita kata. Mak kita kata, buatlah. Kita tahu nada tu buat tu maknanya jangan buat. Kalau buat aku pukul, aku marah kamu. AI dia tak boleh, dia baca bahasa straight je. Buatlah, buat sungguh. Berat pula kita. Kita nak maksud lain. Kadang-kadang nada, kadang-kadang walaupun bolehlah algoritma ke apa ke baca pun, tapi kadang-kadang tu lain. Cara orang Terengganu marah lain, orang Kelantan marah lain, orang Sarawak marah lain, orang Johor marah lain, orang Putih marah lagi lah lain. Orang ni pula betul tu memang dia akan menjadi kesukaran. Akhirnya hidup dia sampai ketua dengan AI, pas sudah orang lain tak sampai AZ dah, di AI saja lagi. Dia tak lagi tuan-tuan. Jadi bila kita kata ini, kita kata tala'u biddin, main dalam agama. Mana boleh menikah dengan ni? Syarat nikah apa? 5. Dia panggil rukun nikah. Lelaki ada. Lelaki tu bukan AI, orang. Perempuan tu yakni isteri lah, bukan AI tapi orang. Tiba-tiba kita menikah ni tala'u biddin. Nak akad nikah pula, bapak AI jugalah jadi. Bapak dia kena AI sebab AI akan dilahirkan oleh AI. Jadi kan susah kan gitu. AI lepas tu beranak satu hal lah lain. Macam mana ni? Kadang-kadang sekadar nak ni. Jadi kata orang, dapat pun seronok tak habis. Faham mana seronok tak habis? Kalau orang kita perempuan ataupun ni dapat anak, dapat cucu, dapat gembira sama tua. Kita tua dah, AI tak ada tua kok. Susah kitanya. Duk main kita umur 80 dah. AI masih lagi macam muka muda. Duk I love you. Kita nak mati dah. Duk main apa. Benda-benda macam tu tak sesuai sangat. Dan banyak kelemahan. Sebab itu saya kata ini tala'u biddin.
Jadi elakkan daripada perkara macam ni. Sebab itu dalam masalah munakaha, tapi kalau nak mudah dari sudut dibeli AI tu sebagai menghibur antara suami isteri, giang-giang, jadi gitu-gitu. Macam kita tengok sekarang ni ada 5 perkara ataupun 3-4 perkara yang Malaysia guna AI. Kita beli makanan, mari robot atau makanan tu. Tapi kalau kita kata robot tu kita ambil kopi, garam tak cukup ni, tambah garam, payah dia. Dia sekadar atau kopi gitu je. Gula ni saya tak boleh sangat ni, saya kena gula sudu je. Hak ni kata setengah sudu, pening dia. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia standardize. Dia standardize yang telah diprogramkan. Itu kepahaman saya lah. Melainkan sikit-sikit bolehlah ubah sikit-sikit, tapi hakikat sebenar dia tak akan sama. Betul lah, AI tetap AI dan manusia tetap manusia. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi kita sampailah ke penghujung, tapi ada satu soalan terakhir lah. Dan soalan ini kiranya akan menggroundkan lah, akan membumikan kita. Jadi soalan pernah ditanya kepada Syekh Abdul Hakim Murad. Dia adalah seorang kiranya tokoh pemikir Islam lah di Britain. Orang tanya dia, apa pendapat Syekh pasal AI ni? Dia kata tutup semua company AI ni sepatutnya you kena lingkupkan, you kena tutupkan, sebab bagi dia membawa krisis yang besar kepada manusia. Dia duk kata macam mana AI kalau tiba-tiba dia boleh hack you punya sistem nuklear tu, tiba dia boleh lancur sendiri, habis semua orang kan. Jadi bagi dia kata itulah maksudnya dia sangat bahaya, yang sepatutnya kita berhenti. Dah tak payah buat dah AI ni, cukup bagi dia lah. Tapi bagaimana dengan Datuk, terutama sekali bagi orang Islam lah. Orang Islam kita ada banyak maksudnya yang bijak-bijak dekat sini, mungkin ambil computer science dan sebagainya. Apa saranan Datuk berkenaan dengan AI ni? Buat ke ataupun kita kena datang ke AI versi Muslim ke? Ada cuba buat hadis GPT lah apa sebagainya kan. Quran GPT tu tak tahulah. Jadi macam mana pada pandangan Datuk? Okey, AI apa-apa pun sebaik-baiknya ada hubungan dengan para ulama, rojok. Dan ulama mesti bekerjasama dengan ahlul ikhtisas. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mesti kena macam tu. Dan ruang lingkungan kefatwaan apa-apa pun berdasarkan kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Nak hukum sesuatu mesti dapat sebuah gambaran yang nyata, jelas. Jadi ini baru saya telah jawab tentang masalah ChatGPT berkenaan dengan kefatwaan. Saya merasakan sekadar imbasan jawapan umum okey. Tapi dari segi sampai kepada kefatwaan, sebab fatwa ni dia ada disiplin. Dia ada tahqiqul mana', dia ada tangkihul mana', dia ada takhrijul mana'. Apa makna? Nanti saya akan siarkan lah panjang lebar, nak cerita panjang cerita tu. Begitu juga dengan kias. Macam contohlah, kalau kita ambil satu soalan dalam AI, apa hukum bunuh orang? AI mungkin kita programkan dia datangkan dalil hukumnya haram, masuk neraka, kekal, gini. Selesai salah. Dalil pun sebut gini. Tu jawapan AI. Dan kita pun baca hadis antara ijtanibu as-sab'al mubiqah, antaranya waqatlul nafsil lati haramallah, umpamanya bunuh jiwa yang Allah haramkan kita bunuh. Jadi jelas AI jelas. Tapi bila manusia, bila ada insani, bila ada atifi, bila ada memahami realiti, dia jawab lain. Ibn Abbas datang seorang tanya apa hukum bunuh orang, haram, dosa, masuk neraka, kekal, giang. Okay. Orang lain mari, apa hukum bunuh orang, Syekh? Allah Maha Pengampun, Allah boleh mengampunkan, bertaubatlah kepada Allah, gini. Anak murid pening. Ya Syekh, dua soalan yang sama daripada dua orang tetapi jawapan yang berlainan. Syekh kata, bila orang pertama masuk tu, aku tengok dia. Bila aku beri fatwa tu, aku tahu dia nak menjadikan fatwa aku ni leseng untuk bunuh orang. Tak apalah kalau orang. Tapi yang kedua tu, aku tahu dia telah bunuh orang, dia tersilap. Dan dia nak bertaubat. Saya sebut macam itu. AI bukan faham macam tu. AI tak akan faham. ChatGPT dia akan jawab macam tu. Tapi ini keadaan. Kerana itu kadang-kadang hukum tu berbeza.
Nabi sendiri sebut akilu zawil hayat asaratihim. Kamu fikir-fikirlah sikit lah, orang-orang yang ada kemuliaan dan ini sikit-sikit kesilapan tu pandai-pandai je lah. Maknanya ada benda ni, bukan masalah huduk lah ni. Ni masalah bab-bab macam gini. Kita tengok polis, dia tengok anak muda rih kuat sangat, ya sama lah. Tapi tengok ustaz mari bawa kereta laju, Ustaz Razi bawa kereta laju, dia tahu dah, dia tahu ustaz mana ustaz? Ustaz kok laju sangat, 110 ni ustaz satu tenang ni dalam ni wan ni. Dia kata, Allah, saya nak ceramah kat mana JB, Allah kerja nak ceramah. Jadi ustaz ni polis ni kata, ustaz, saya bukan masalah samang, tapi saya sayang nyawa ustaz, slow-slow sikit Okey, terima kasih banyak. Jadi ada budi bicara, bukan kata nak suruh tak samang, tapi kadang-kadang ada budi bicara. Kawan tu berhenti. Tapi sekali lagi kena ustaz. Okeylah, sekali lagi taklah, insya-Allah. Contoh, artinya peringatan demi peringatan. Walaupun ini budi bicara, dalam dunia ni mesti kena ada budi bicara. Dia tak ada benda yang oi tak boleh street ni. Tak, dalam hidup manusia macam tu. Bahkan pemerintah pun macam Muawiyah kata, kunna la nasusun nas siyasatan wahidah. Kami tidak akan bersiasah dengan manusia dengan satu siasah. Orang ni cara lain, orang ni cara lain. Itu cara dia. Jadi kembali kepada soalan tadi, saya menghormati pandangan Syekh Hakim tadi, memang betul lah. Itu kalau kita ada kuasa, kalau kita ada kemampuan, kalau kita boleh, kita habiskan semua itu, bagus. Tapi dalam saat yang sama, kata orang, perubahan demi perubahan akan berlaku. Jadi macam mana kita nak memandu perubahan tersebut ke arah maslahat? Dan saya seronok kalau sahabat-sahabat kita ni yang pakar-pakar dalam IT dan seumpamanya boleh reka cipta banyak yang membantu kepada maslahat ummah. Bukan saya cakap tentang agama saja, maslahat kehidupan ummah yang memerlukan. Dia bukan sejenis yang kadang-kadang benda tu memudahkan manusia. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kita berada dalam satu situasi kehidupan yang kita nak selesa. Dua perkara utama sebagai contoh. Pertama, berkenaan kesihatan. Yang ini penting sangat. AI dapat buat begini. Sekarang ni kita tengok nak pasang stand jantung kita punya ni. Pakai ni je, sah-sah selesai dah. Tapi bayarlah 30,000, 20,000. Tengok berapa stand pasang tu. Kadang-kadang 3, 4 ke berapa ke. Contoh. Begitu juga kalau kita tengok negara moden, doktor yang akan tengok hanya scan saja melalui MRI dan melalui dapatan kecil ni, dan dia boleh advise. Kadang-kadang nak pergi tak payah pergi klinik dah, dengan mudahnya gini. Itu penting. Perubatan ni dia perkembangan bagus dan boleh kalau boleh meminimumkan kos dan seumpamanya. Sama juga dengan pendidikan. Pendidikan sekarang ni kita tak boleh ingat macam pendidikan dulu. Sekarang dapatan menunjukkan pelajar malah belajar banyak. Di negara Eropah sekarang ni timbul satu fenomena baru di mana mereka daftar universiti, selepas daftar universiti mereka dropkan dan mereka kerja dan mereka boleh buat. Jadi mereka terpaksa susung, pihak sana susung cara pembelajaran dan pekerjaan. Siapa tahu tu zaman sudah berubah dan kadang-kadang mereka digaji pula dan seperti dengan kepakaran yang ada pada masa itu, mereka boleh hidup, mereka boleh kerja, mereka boleh menikah, mereka boleh ni, kadang-kadang sesuai dalam satu-satu keadaan dan satu-satu ni, dan ini sudah berlaku dan kita tengok pula AI ni banyak. Saya duk fikir kalau di Malaysia ni AI ni 3-4 perkara cukup. Pertama, nak selesaikan masalah traffic jam. Jadi kita tak perlulah naik helikopter. Traffic jam boleh selesai banyak. Jadi kita waktu ni macam mana AI nak selesaikan traffic jam di Malaysia ni? Buat betul-betul. Saya rasa banyak tu. Saya ingat Kementerian Pengangkutan boleh ambil kot banyak benda tu. Sebab dia akan selesaikan. Sebab kita kata time is money. Kita kata ni penting ni satu. Jadi boleh mudah. Contohnya kita kata di universiti sekarang ni, bila kita belajar di universiti, sudah sampai masanya apa yang kita perlukan. Adakah maklumat ataupun adakah tarbiyah?
Alhamdulillah, namun sekarang ni dipanggil Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya ingat pengajian je, dah pendidikan. Jadi unsur didik tu tetap dikekalkan. Jadi itu dia kena ada human touch. Human touch. Ini dia dalam kehidupan. Jadi sebab itu dalam hidup ni sikap, akhlak, husnul muamalah, husnul khuluq, inilah yang menjadi jati diri dan human capital yang utama kepada manusia selain daripada makrifah, pengetahuan dan seumpamanya. AI dapat selesaikan ni, insya-Allah. Dan saya yakin kalau prospek yang baik betul dipandu dan ada neraca syariah, insya-Allah AI boleh dimanfaatkan, maka timbullah apa yang dinyatakan bahawa ahkamus syari' mu'allalatun bil asbab murtabitatun bil masalih. Hukum syarak tu biasanya dia bergantung pada illah. Gini, sebab itu disebut al-ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa adama. Hukum tu berkisar pada illah sama ada ataupun tak ada. Tapi yang kedua, yang penting, ni hukum syarak terikat dengan maslahat-maslahat. Jadi kalau kita dapat itu, alangkah baiknya. Saya rasa panjang benar dah saya ni hari ni, setakat itulah dulu. Saya pun ada 2-3 temu janji lagi. Saya mohon maaf banyak-banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terima kasih banyak kepada Datuk atas satu pencerahan yang sangat-sangat membuka hati dan minda lah berkenaan dengan topik yang sebenarnya sangat-sangat baru dan mungkin masih banyak lagi perbincangan berkenaan dengan agama dan juga teknologi yang baru, emerging teknologi ini. Dan insya-Allah mungkin kita akan kembangkan selepas ini, insya-Allah di dalam segmen yang sama. Dan segmen ini nak bagi tahu bahawa dia ditajalah oleh derma-derma awam daripada anda lah yang minat pada ilmu. Jadi kalau anda suka kepada ilmu, nak kami boleh buat lagi, jemput lagi orang-orang hebat seperti Datuk dan sebagainya, kami sangat mengalu-alukanlah sumbangan daripada anda semua. Boleh klik di bahagian link ataupun boleh sumbang pada nombor akaun yang tertera. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Datuk. InsyaAllah semoga memberikan manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.